Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah SWT pilih kita lagi sekali untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Permulaan hari kita yakni Maghrib. Alhamdulillah, kita berjaya berada di dalam rumah Allah. Kita berjaya berada di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, majlis zikrullah. Yang mana permulaan ini sangat penting mas sekalian, kerana ia memberi kesan kepada pengakhiran. Walaupun setengah-setengah itu membincangkan tentang keadaan bermula tidak penting, yang penting berakhir itu. Namun setiap pengakhiran yang baik pasti akan diberikan peluang untuk bermula kembali dengan baik. Setiap hari kita beri, Allah bagi kita peluang untuk bermula kembali dengan baik. Sebab itulah kita tidur dan bangun, kita tidur dan bangkit balik. Tidur tu adalah saudara pada mati. Mati dah kita setiap hari, kita mati dah sebenarnya, mati kecil. Sebelum mati yang sebenar, Allah panggil kita kembali kepadanya itu. Sebenarnya setiap hari itu ada peluang yang terbaik untuk kita lakukan. Dan sudah pasti sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti prestasi hidupnya akan sentiasa bertambah baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti kita sedang menuju pada perjalanan ataupun destinasi yang mana jelas dalam keimanan kita menyatakan adanya syurga dan neraka. Kita menuju ke tempat yang mana sudah pasti pengakhiran kita itu, kita nak pengakhiran yang baik, itu di syurga. Kita dibebaskan pada azab api neraka Jahannam. Dan memang kita minta dimaskan daripada Allah SWT, dan Allah ajarkan. Malah menjadi doa yang kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, kitab Al-Azkarnya meletakkan doa blanket approval. Ini suratul Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, kita tawaf menjadi sunnah Nabi dan sunat hukumnya untuk membaca doa itu. Mas sekalian, kalau kita fokus dan rujuk betul-betul makna pada doa tersebut 201 Al-Baqarah itu, sudah pasti kita yakin bahawa sebenar-benar Allah nak bagi kita masuk syurga sebenarnya. Memang orang beriman, orang Islam ini tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi yakin atau tidak dengan janji Allah itu. Keyakinan kita itu akan menentukan langkah kita, persiapan kita, perjalanan kita di atas kehidupan yang sementara ini. Adakah kita mampu mempersiapkan kehidupan kita bertambah baik? Bukan dengan keadaan dunia ini. Dunia ini akan bertambah buruk, mas sekalian. Makin lama dia akan menjadi expiry date. Dia ada faktor, dia panggil faktor lusuh dia. Canggih macam mana pun dunia, bertambahnya dia bermaksud berkurang. Kita 2024 dah kita. 1445 hijrah dah kita. Nombor tambah banyak bukan bermaksud banyak. Nombor tambah banyak bermaksud tinggal sikit dah. Sebab dia ada final dia. Dia ada limit dia. Bertambah bukan bermaksud banyak. Bertambah bermaksud berkurang. Ini CP yang kita kena faham sekalian. Ya?
Jadi bagaimana kita nak dapat yang banyak di dunia ini? Banyak bukan pada benda, tapi banyak itu pada pahala. Pahala itulah harta utama kita, jemaah sekalian. Pahala itulah yang membuat kita jadi semangat, bekalan kita. Bekalan untuk kita meneruskan kehidupannya semakin sempit, semakin mengecil, semakin tiada harapan, semakin membawa kepada kehancuran sini dan sana. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Namun apabila pada seseorang itu dikurniakan ganjaran pahala, maka sudah pasti dia punya satu semangat yang luar biasa. Dia melihat satu harapan yang besar. Di sinilah berbezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana Nabi SAW diperjalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, jemaah sekalian. Nabi diperjalankan dengan peristiwa yang sebelumnya itu perjalanan yang perit, perjalanan yang getir, perjalanan yang mana membawa kepada keadaan yang hampir-hampir dibunuh, perjalanan yang dihalau, perjalanan yang di pulau. Namun ketika berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu berubah 360 darjah. Kehidupan Nabi semakin berkembang, dan hari inilah sampai kepada kita hari ini Islam tersebar luas di seantero dunia. Dan itulah dia apabila kita mampu melihat kehidupan ini dengan pandangan yang sebenar. Itulah perbahasan kebijaksanaan fatanah yang mesti kita kena kuasai, jemaah sekalian. Dalam aspek kehidupan ini ada 4 elemen atau 4 usul yang mesti kita kena kuasai agar kita tidak tertipu dengan kehidupan, sehinggakan amalan kita sangkakan tiada artinya. Kita sangka amalan ini hanya mengisi masa kekosongan, walhal amalan itulah yang membawa kepada janji yang sebenar. Abshiru wa amilu ma yasurrukum, kata Nabi. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu, kata Nabi SAW. Dalam satu hadis mafhum hadis, Ubaidah Al-Jarrah balik pada Bahrain, bawa harta yang banyak untuk dibawa balik pulang. Berita tersebar kepada kaum Ansar. Dan ketika itu berada di Ansar, maka mereka pun berkumpul lah waktu subuh, ramai jemaah sekalian. Ketika itu peristiwa itu berlaku waktu subuh. Ramai macam sekarang lah, ramai subuhnya kan. Bagilah ramai subuh tu, cantik lah. Tapi jangan sekadar digandingkan dengan ganjaran. Kerana Allah dah ganjarkan kita dah sebelum manusia berikan ganjaran. Allah dah bagi ganjaran terlebih dahulu dah. Tinggal lagi nak bertatih, nak berjalan, kadang-kadang tak sampai, maka diberikanlah sebagai semangat sokongan, tak ada masalah lah. Namun ketika itu semua kaum Ansar itu penuh. Lepas subuh Nabi tengok ramai, Nabi tersenyum dengan karenah mereka. Lalu Nabi pun kata, bukankah kamu mendengar bahawa Ubaidah Al-Jarrah balik pada Bahrain bawa harta? Nabi dah tanya macam tu, tak boleh cakap apa, tak boleh tipu lah. Nabi tanya, betul ni? Ya Rasul. Lalu Nabi kata apa? Terus Nabi jawab, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu. Nabi suruh kita bergembira dan berharap dengan apa yang menggembirakan kita. Apa yang menggembirakan kita, jemaah sekalian, dalam hidup ini? Anak-anak, isteri yang ramai, siap buat lagu nyanyi, senangnya dalam hati. Oh, senang sangat nampak kaya. Try tengok lompat tingkap ke tidak. Biar belikan aja lagu senang dalam hati. Dia tak tahu dia buat cerita dia lompat tingkap. Kan? Duit banyak, senang hati, gembira. La, wallahi jemaah sekalian, gembira hanya ada pada pahala. Apa-apa saja yang tidak mendatangkan pahala, wallahi dia tidak akan mendatangkan gembira. Suka-suka, tengoklah. Sekadar suka-suka, lama-lama kecewa. Perkara yang tidak di-generate, yang tidak ditukar, atau tidak diusahakan, atau tidak di mana dibawa bersungguh-sungguh ke arah pahala, maka bersiap sedialah untuk berhadapan dengan kecewa. Masa yang tidak ditukar menjadi pahala, sia-sia, sia-sia, kecewa. Harta yang tidak ditukar menjadi pahala,
sia-sia, akhirnya kecewa, gaduh pula ada. Cerita harta ni perkara yang orang kata apa, setakat hari inilah tak ada lagi orang bergaduh dengan harta, lalu dibuang je harta. Tak ada. Tak tahu lah tuan-tuan kalau pernah dengar satu kejadian yang mana di jambatan dicampaknya duit dalam apa laut tu ada. Dia geram dengan duit tu. Tak ada. Tapi yang banyak berlaku adalah pergaduhan antara manusia, dicampak, dibuang mak, buang isteri, buang anak. Jadi harta ni memang ada satu kegilaan dia semua sekalian. Kalau tidak dibawa menjadi pahala, sia-sia. Dia akan jadi sia-sia. Hati tu ada, disebut tak kena. Bahasa Jawa kata something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Apa je orang Jawa kata lah. Ada macam ada missing in action lah. Itu tak puas. Bermaksud apa? Bermaksud dalam hidup ini, kalau perkara itu tidak menjadi pahala, maka ia tidak menjadi satu perkara yang mendatangkan gembira. Dan gembira ini hanya pada pahala. Allah nyatakan dalam Quran Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka syurga yang menanti. Jadi makna kata gembira itu memang digandingkan dengan pahala. Seronok, dia ada dua perkataan yang kita perlu perhalusi. Keseronokan, kegembiraan. Keseronokan itu bersifat luaran, kegembiraan itu bersifat dalaman. Keseronokan boleh mendatangkan kegembiraan, boleh juga. Tapi kegembiraan itu kalau hanya berasaskan keseronokan, yang mana bersifat luaran, seronok, anak balik ramai semua. Tapi bila anak dah tak ada balik, dah balik rumah masing-masing, udah. Mana gembira tadi? Jadi sedih. Tahu Ustaz? Tahulah saya ni. Tahulah. Kadang kita bawa rumah untuk depa. Penat-penat kita nak bawa rumah untuk depa. Depa bukan nak duduk dengan kita, bukan nak datang balik sana. Kalau tak nak duduk pun datang dan jenguk katanya. Kan? Saya kisah benar iman sekalian. Seorang hajah ini, dia ibu tunggal balu, kematian suaminya, membesarkan anak dia 29 tahun. 3 orang anak lakinya, semua berpangkat besar, doktor semuanya, dalam bidang masing-masing. Saya ambil kisah ni untuk pengajaran. Nangis dia cerita depan saya, Ustaz, apa perlu saya buat? Anak saya ni Ustaz tak balik. Malah tak apalah, saya nak pergi jumpa anak saya. Dalam pertengahan perjalanan, anak saya call, Mak patah balik lah mak dia. Kan apa kita mak datang, tak apalah kita orang nak keluar. Hai dengar tu, tarik nafas tu orang dapat, tarik nafas tu orang dapat. Ya Allah, kalau ada depan dia mau tangan ni kata cik. Saya kata apa aja, yang lepas biarkanlah lepas. Dah berlalu dah, Hajah dah do the best. Hajah dah membesarkan anak tu dah. Jadi jangan harap apa-apa lah pada anak tu. Hajah bergembira lah dengan pahala mendidik anak tu. Lepas tu pula Allah gantikan dengan menguruskan satu institusi dengan pengajian. Sebenarnya Hajah Allah dah gantikan ni, nampak Hajah menguruskan pengajian untuk ni, pengajian kuliah duhanya dia buat. Nampak tidak? Tapi lah Ustaz tu lah nak kan Ustaz. Saya kata gitu. Doa minta ke Allah, ya Allah hilangkan kesedihan ini. Kadang kita lupa minta. Sedih tu bukan yang boleh hilang sendiri. Dia macam penyakit, masalah mana boleh tiba hilang sendiri. Kita kena doa minta. Minta sembuh ya Allah. Sembuhlah. Minta hilangkan kesedihan. Memang Nabi ajar doa begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Memang. Tapi Ustaz salah ke? Ustaz nak menangis sebab anak. Kalau nak bincang salah tak salah, kita jadi sebab salah. Pulanglah nak nangis. Saya kata tu. Salah ke? Pulanglah kalau nak teruskan dengan tangisan tu. Sekiranya tangisan tu boleh membawa kegembiraan, silakan.
Itu je bahasa dia. Kita ada option kan. Minta hilangkan sedih, hilangkan. Gantikan dengan gembira. Macam mana? Pahala. Aja fokus pahala aja. Fokus balik, minta Allah terima amalan yang membesarkan anak. Yalah, seorang diri katanya, tak kahwin, 29 tahun saya suami meninggal muda. Besarkan anak sampai semua doktor semua belaka, jawatan besar-besar. Yang tak tahan tenang tengah jalan tu. Balik suruh, boleh suruh mak balik. Datang rumah boleh suruh kata mak, nak raya ni mak boleh keluar je. Dia cakap macam tu. Sebab dia nak balik rumah belah isteri dia. Saya tanya balik, bila start berubah perangai anak-anak ni aja? Start dia kahwin Ustaz. Dulu tak macam itu kan. Itulah ujian lelaki aja. Ujian lelaki itu fattakud dunya wa takun nisa. Nabi dah kata takut berhati-hatilah kamu dengan dunia dan wanita. Wanita ni bukan wanita yang duk kita jumpa sebarang-sebarang kat luar tu. Tu isteri kita tu. Isteri kita dia boleh buatkan kita melupakan tanggungjawab yang utama, walaupun ada kewajipan kita sekarang ada isteri. Solat tu wajib solat. Awal waktu utama. Jangan tinggalkan pula. Kalau siapa yang menjaga keutamaan, dia tak akan tinggalkan kewajipan. Betul tak? Siapa yang jaga keutamaan solat awal waktu, agak-agak dia tinggalkan solat dia. Siapa yang menjaga mak dia keutamaan, agak-agak dia akan sia-siakan isteri dia kan? Lah. Nah, ni kadang-kadang tak faham CP ni. Sekarang ni isteri tu wajib. Mak dah tak wajib dah katanya. Kalau nak bagi nafkah ke apa ke wajib tak? Memanglah. Tak ada kewajipan anak nak nanggung mak ayah kan? Suami. Tapi awak kena ingat, keutamaan aulawiyat itu ada di situ. Macam solat awal waktu, memang tak diwajibkan solat awal waktu. Kalau wajib memang sekalian, oh ya Allah, berdosa belaka ramai. Tapi barang siapa yang menjaga keutamaan, pasti terpelihara kewajipan. Sebab tu dalam hidup ni kena belajar keutamaan aulawiyat. Sama juga dengan mengutamakan akhirat dalam fatonah, yang usul yang ketiga kita tengah bahaskan ni. Dalam hidup mesti mahir dalam fatonah. Sifat Nabi yang ketiga kita masih membincangkan. Ini kebijaksanaan. Barang siapa yang mengutamakan akhirat, pasti tak akan mensia-siakan dunia. Kelas. Takut sangat kada orang akhirat, habis tu kawan, dunia ni kita buang. Yang utamakan dunia, buang dunia. Agak-agak dia tak boleh nak sara, agak-agak tak boleh nak let go, apa, cannot go. Dia kata, you go sendirilah, kata. Letih lah nak jaga you ni. Tapi bagi orang yang mengutamakan akhirat, dia takkan melepaskan tanggungjawab. Dia tahu isteri itu tanggungjawab dia, wajib dia menjaganya. Khair. Kita bagi lalu azan. Lepas tu saya minta extend sikit mas sekian, boleh tak? Alhamdulillah. Minta dulu permission. Allah
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم نزيل إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dalam perbahasan kehidupan ini jemaah sekalian, untuk mendapatkan kefahaman dalam perkara perbahasan kita ini, kita membincangkan tentang kebijaksanaan, yakni mampu melihat dunia ini dengan kacamata akhirat. Ini dalam bahasa yang pernah saya bawakan, perbincangan yang biasa atau sering saya bincangkan, itu mengakhiratkan dunia. Dan ini menjadi hala tuju apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT, membawa manusia daripada berharap kepada benda kepada pahala. Itu memang sebab tu ganjaran tu memang disertakan bersama. Berharap datang bulan Ramadan ni nanti, barang siapa yang membangunkan malam Ramadan imanan, kata Nabi, wahtisaban, maka Allah ampunkan dia. Maknanya boleh, memang setiap amalan kita harapkan ganjaran, yakni pahala. Maka dengan itu memang suruhan, tuntutannya. Dari situ kita harapkan keampunan terlebih dahulu. Allah ampunkan kita, maka pahalalah dapat pada kita. Yang tidak boleh adalah beramal mengharapkan benda, beramal mengharapkan dunia. Adapun dunia yang ada ini dimanfaatkan untuk kegunaan pahala, atau bahasa murah, dipergunakan dunia ini untuk mendapat pahala. Jadi selagi mana perkara dunia itu tidak berubah menjadi pahala, macam mana nak tahu jadi pahala? Ustaz, gembira, puas buat kerja walaupun penat, letih kita. Pernah kalau kita letih tu kan, tiba rasa semangat tu, kata mana datang semangat? Pahala maksudnya. Tak payah jauh lah kalau kita rujuk pada ibu yang bersalin. Kalau tengok nak berhadapan dengan salin tu, Allah, habis nyawa tu, jawab main, habis nyawa. Tapi bila selesai tu, rasa lega semua. Lega, siap cakap ni macam lupa pun salin lah. Allah lupakan macam itu lah. Walaupun kata Allah cukuplah, ya Allah cukuplah, bang ni cukuplah, yang 3 ni cukuplah. Dalam cukup-cukup pun 6 dah. Allah cukuplah, 6 dah, ya Allah cukuplah, 8. Dari mana datang semangat tu? Kerana pahala. Orang yang mengandung ni belaka, pahala belaka Allah bagi. Pahala belaka. Sebab ketika itu dia sedang sangat membawa amanah yang besar, pahala. Contoh kat situ sudahlah. Sebab itu pahala ni akan membawa satu semangat yang luar biasa. Dia akan memadamkan segala derita dan kecewa. Janganlah kita berfikir-fikir macam nak hilangkan resah hati kita ini. Hilangkannya dengan pastikan apa perbuatan kita berubah menjadi pahala. Macam mana pastikan? Minta dekat Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik daripada amalan ni, ya Allah. Memang kita minta. Itu ikhlas semua sekalian. Jangan salah faham. Yang tak ikhlas tu lawan ikhlas riak. Mudah nak faham. Lawan ikhlas bukan mudah nak faham, tu rasa mudah. Benda tu susah. Tapi maksudnya kita boleh ringkaskan perbahasan. Riak itu adalah bila kita nak buat menunjuk ke orang, raun, nak lihat hasil agar terlihat, orang terlihat hasil itu. Kita datang solat, hasil solat ni nak lihat kepada apa? Anak dengar kata, ni hasil solat ni. Yang itu tak boleh. Hasil solat ni bisnes menjadi. Kan sekarang konten yang buat pasal konten Islamisasi kan. Bangun 4-5 pagi, mengadu dekat Allah, kemudian buat perancangan, kemudian dia tunjuk lifestyle dia. Akhirnya orang tengok, oh padan lah bisnes dia jadi. Sebab apa? Sebab nampak amalan dia. Walhal kita nak nampak apa yang terjadi itu dengan anugerah Allah. Orang tak nampak dia amalan dia. Jangan main. Habis fadilat-fadilat tu dia datang kemudian. Fadilat tu datang kemudian. Kerana kita beriman dengan yakin dan berharap dengan ganjaran Allah, Allah bagi fadilat. Habis hajat kita, ustaz nak minta macam mana? Minta darat dengan Allah.
Apa amalannya yang dibenarkan untuk minta doa? Doa itu amalan utama, sebab itu senjata silahul mukmin, senjata. Tinggal lagi ketika berdoa, hati-hati. Allah tidak terima, kata Nabi SAW, mafhum hadis, hati yang lalai. Kadang-kadang kita doa, kita tak fokus. Kita tak fokus dalam meminta kepada Allah. Sebab apa hati tak fokus? Kerana kerana boleh jadi perbuatan amalan yang kita lakukan itu tidak menghasilkan pahala. Sebab pahala ini kesan dia memberi yakin di dalam jiwa. Yakin dia itu sehingga ketika meminta kepada Allah, dia akan fokus meminta. Dan ketika meminta, dia yakin Allah kabulkan. Itu kaedah meminta. Ketika meminta, syarat dia kena yakin Allah kabulkan. Kenapa timbul tak yakin? Kerana barangkali hatinya itu ada keraguan. Disebabkan apa? Kerana mungkin ada dosa-dosa yang tak sedar tadi. Amalan dia tidak berubah jadi pahala, teman sekalian. Baik. Maka di situ menumpukan perhatian kita ini, dunia walaupun banyak cabang yang kita perlu uruskan, jadikan dia satu saja panduan ataupun pandangan kita terarah jadi satu. Ada hadis Nabi SAW yang saya bacakan pada tempoh hari. Saya bacakan kembali daripada Syu'bah dari Zaid bin Sabit. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammatu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atasqud dunya wa hiya raghimah." Yang bermaksud, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, tujuannya, dunia untuk dunia. Untuk dunia ni mana tak fikir pahala. Tak fikir dapat anak untuk pahala, dapat duit untuk pahala, dapat dunia untuk dunia, untuk gembira dan suka buat berteman. Dia nampak manfaat dunia. Kata Allah, Nabi SAW merakam dalam hadis ni, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Faqrahu baina ainai, Allah mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di hadapan matanya. Dia takut miskin, takut habis, takut kehilangan, rasa macam akan terbiar, padahal suami ada depan mata. Dia rasa macam nak tinggalkan air. Macam dia rasa macam ataupun suami dah buat berapa-apa, suami dah buat dah, masih tak puas hati, contoh. Ataupun berbalik pada suami pula pun sama. Kadang-kadang dia rasa macam isteri dia tak boleh nak perform, contoh. Anak dia rasa tak boleh nak dapat nikmat pada perkara itu, rasa macam menyusahkan. Nanti Allah ada macam itu. Walau benda tu belum terjadi lagi. Rupanya ada hadis di masjid. Allah letakkan kemiskinan ada depan mata dia. Niaga takut miskin. Nak ada duit. Sebab apa nak ada duit? Sebab takut miskin. Orang ada duit pun takut miskin. Iyalah. Walau ada duit nak takut miskin apa lagi? Patutnya lah kan. Ada duit kan. Tak payah nak takut miskin lagi. Rupanya ada. Dia niat dia untuk dunia tadi. Money make money. Maka Allah akan jadikan kemiskinan ada di hadapannya. Dan lebih dahsyat di sekalian, tidak ada satu pun dari dunia ini datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Maknanya dia berimpian besar, tapi yang dirasai kecil. Mungkin dia usahakan banyak, tapi yang betul-benar dia manfaat sedikit. Kadang-kadang kan kita kan usahakan nak banyak, tapi kita fikir balik banyak kita boleh pakai. Kalau kita usaha banyak tapi dapat sikit, hati-hati. Hati-hati jemaah sekalian. Habis usaha aku untuk engkau je. Habis. Ini tergolong dalam golongan yang pertama, yakni dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Macam mana nak atasi perkara ini? Maka Nabi kata, wa man kanatil akhirah, siapa yang menjadikan dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Akhirat sebagai tujuan. Cerita berakhirat. Macam mana nak jadikan akhirat sebagai tujuan? Pahala. Pahala. Biasakan mas akhir zaman ni, biasakan kita sebut pahala dosa. Pahala dosa. Benda ni berpahala. Duduk saja ni aku dapat pahala tak? Aku cakap macam dapat pahala tak? Duit yang ada sekarang ni, mah tengok dalam akaun kita ada berapa? Bang ada tak banyak bang, ada dalam 10 juta.
Berapa? 10 juta. Okey, sekarang pahala tak? Mana saya tahu bang? Cuma sekarang cuba kita renung. Bolehkah kita kata begini? Tak tahulah pahala ke dosa. Bolehkah kita kata tak tahu? Tak boleh kata tak tahu. Sebab nanti dia tanya. Dia sepe dia tanya. Kalau dia tanya kena tahu lah. Apa ciri dosa, apa ciri pahala. Tu dia. Jadi kalau untuk akhirat, kalau dia sebut pahala, itu ciri pertama. Bermaksud dia nampak tu, dia niat dah nak pahala. Itu ciri pertama. Dia bukan untuk simpan. Simpan saja-saja tak ada. Simpan untuk pahala boleh. Untuk apa ni? Untuk perkara yang mendatangkan pahala, pendidikan nanti kamu pakai nanti. Sekian-sekian waktu kamu pakai. Duit ni kamu pakai untuk pendidikan ya. Ataupun buat sesuatu yang mana untuk kebaikan, untuk manfaat. Senang cerita, membawa pada manfaat maslahah umum. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, ini pahala. Ada isteri, untuk apa ada isteri? Untuk pahala. Untuk apa ada anak? Untuk peneman ustaz, peneman. Untuk isteri, peneman. Memanglah peneman. Tapi tengok berapa lama dia boleh teman kita. Adat dunia memang berkata begitu. Tapi tujuannya pahala. Dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan, saya tak bawa matan dia, saya lupa. Tapi mafhum dia nanti saya akan datang, saya bawa. Ini benar-benar memang pakai untuk lelaki, mas. Sebaik-baik harta bagi orang lelaki itu adalah isterinya. Dan isteri yang solehah. Sebaik-baik harta. Sebab apa memang sebaik-baik harta? Manakan tidak kita mendidiknya pahala, kita menyaranya pahala, kita menjaga dia pahala, semua pahala, negur dia pahala. Bahawa siapa yang merasa isterinya merimahkan dia, rugilah dia. Kerana Nabi kata, sebaik-baik harta bagi seorang lelaki itu adalah isteri yang solehah. Itu kalau seorang isteri, tak habis lagi cerita. Kalau 2 orang isteri, 3 orang isteri, saya nak cakap ni biar jelas, biar sedar diri. Sebab apa gini? Orang marah tambah isteri, tapi tak marah tambah kereta. Tambah kereta, tambah rumah, tambah duit. Terang-terang duit tu belum tentu pahala. Terang-terang kereta tu belum tentu jadi pahala. Isteri pun tak tahu diri dia membawa pahala. Hati-hati, ini ada hadis semua sekalian. Ini bukan perbincangan main-main, olok-olok, suka-suka, tidak. Pahala. Bila berpahala, barulah isteri tu dijaga. Tu orang perempuan kena faham. Pahala dia, benda yang berpahala, contoh tempat masjid kita pahala. Berani nak merosakkan ni, mas sekalian? Mana boleh rosakkan masjid ni? Tak boleh rosakkannya, mas sekalian. Kita tidak boleh merosakkan dia. Itu cara faham untuk pahala. Sebab nak bagi faham, pahala itu bagaimana penambahan je, mas sekalian. Tapi tak sama orang setuju. Tu saja bab pahala ni. Dia lebih suka untuk harta sebagai contoh daripada tukar jadi pahala. Ini dia. Dan Allah buat apa? Barang siapa jadikan niat untuk akhirat, maka Allah akan bagi hatinya. Pertama, urusannya itu selesai. Dan Allah melimpahkan kekayaan di dalam hatinya. Rasa cukup. Dan lalu dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan dunia pun datang dalam keadaan hina. Hina ni maksud apa? Kita takkan terminta-minta dengan keadaan kita sehingga meninggalkan perkara yang Allah murka. Tu menghina ni di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan yang wajib kerana untuk mendapat benda. Akhirnya dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Bismillah dah. Saya minta extend tu, saya lambat sikit. Dan perbahasan tentang pahala ini akan disambung pada fasa yang terakhir, itu tabligh keseimbangan. Kita akan lebih nampak nanti. Dan saya akan bawa matan yang saya janjikan tadi tentang hadis. Sebab ini penting, mas sekalian. Saya kena bawakan perbahasan tentang terutama keluarga isteri. Sebab ada orang keling kepala. Ada orang kena saya tahu. Ada orang keling kepala. Bak isteri, bak harta, bak pahala ni. Ada orang keling kepala. Dia ingat kita ni buat main-main. Dia tak tahu penceraian ni dah banyak berlaku, mas sekalian. Sebab dia tak nampak jadikan dunia ni untuk akhirat. Nanti kita akan bawa matan ni, kita akan bincangkan pada sesi tabligh nanti, pada perbincangan akan datang, insya-Allah. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya.
atau perbincangan ini, atau kekurangan, atau terkasar kata kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, sehingga bertemu lagi bersih akan datang. Aku laqali hadza wa sallallahu azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.